daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, Nabi SAW apabila Nabi masuk kepada 10 malam yang terakhir, Nabi akan syadda mi'zarahu, Nabi akan memperketatkan kain ikatan Nabi. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif membawa dua pandangan ulama kenapa Aisyah kata syadda mi'zarahu, mengetatkan kain. Yang pertamanya, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali menakalkan itu hanya bahasa kinayah. Maknanya ada satu makna yang lain. Apa maknanya? Makna 10 Ramadan yang terakhir Nabi SAW akan bersungguh-sungguh beribadat. Sungguh-sungguh beribadat. Kerana pada 20 yang awal Nabi SAW akan campurkan tidur Nabi, solat Nabi. Tetapi pada 10 Ramadan yang terakhir Nabi tumpu pada ibadat sahaja. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ini jumhur ulama memilih pandangan ini. Apa dia? Kata Aisyah, Nabi SAW tidak akan bercampur dengan para isteri-isterinya. Isteri-isteri tuan-tuan, bukan isteri. Two is one. Ni isteri-isteri Nabi SAW. Nabi tak akan bercampur. Makna Nabi SAW akan tumpu pada ibadat. Itu qaul yang telah dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali. Yang pertama, maknanya kita memperketatkan kain izar kita, macam mana bentuk kain Nabi wallahu a'lam, tapi yang pasti bukan cap gajah duduk ke, mangga ke, mangostin ke, bukan. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa ihya lailahu, Nabi SAW menghidupkan malamnya. Sehingga kan kata Imam Malik dalam kitab Muwatta, balaghani an Ibnul Musayyab man syahida al-isya lailatul qadr ya'ni fil jama'ah faqad akhadha bihadhihi minha. Kata Imam Malik, ini tuan-tuan kita kena ambil apa ni? Ambil perhatian. Kata Al-Imam Malik daripada Ibnu Musayyab, barang siapa yang dia dapat solat isyak pada malam Lailatul Qadar fil jamaah, solat berjamaah, faqad akhadha bihadhihi minha, maka sesungguhnya dia telah dapat sebahagian daripada ganjaran pada malam Lailatul Qadar. Ini siapa ni? Orang yang menunaikan solat isyak berjemaah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man syahidal isya was subh min Lailatul Qadr faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang dia dapat solat isyak dan juga subuh secara berjemaah pada malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia telah dapat sebahagian ganjaran daripada malam Lailatul Qadar. Maknanya yang kita solat isyak berjemaah di surau ataupun di masjid, kita solat berjemaah subuh di masjid ataupun di surau, pada malam itu kena malam Lailatul Qadar, kata Al-Imam Malik dan juga Al-Imamuna Asy-Syafi'i rahimahumullah, kita dapat apa dia? Sebahagian ganjaran daripada malam Lailatul Qadar. Ini tuan-tuan, apa dia? Benda yang umat sudah tinggalkan. Apa dia umat tinggalkan? Umat tinggalkan solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Kita ada 10 Ramadan yang terakhir. Berapa ramai lagi tuan-tuan umat manusia yang Islam yang mereka itu meninggalkan solat berjemaah di antara isyaknya juga dan juga subuh. Sedangkan dalam riwayat daripada Uthman ibn Affan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fil jamaah
kana ka qiyamin nisfil lailah wa man shalla al-isya wal fajr fil jamaah kana ka qiyamil lailah. Hadis riwayat Tirmizi, Abi Daud dan juga Ibnu Munzir. Kata Nabi, barang siapa yang dia solat isyak secara berjemaah, kana ka qiyamin nisfil lailah, dia solat isyak berjemaah itu seperti mana dia bangun tengah malam, solat separuh malam. Kelebihan. Dan barang siapa yang solat isyak dan juga subuh secara berjemaah, dia mendapat pahala seperti mana dia bangun satu malam penuh. Ini tuan-tuan, ganjaran yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang solat isyak dan juga subuh secara berjemaah. Dan baginda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah penderitaan Nabi SAW ketika mana Nabi sedang sakit? Aisyah menceritakan Nabi SAW dalam keadaan baring. Kemudian Nabi tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah di kalangan sahabatku sudah menunaikan solat fardu isyak? Aisyah menjawab, belum lagi ya Rasulullah, mereka sedang menantimu. Kemudian Nabi SAW meminta Aisyah membawa satu bekas air untuk Nabi SAW mandi. Kemudian Nabi menyiapkan pakaian dia, berjalan. Ketika mana Nabi SAW nak berjalan, Nabi rebah pingsan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan harus bagi Nabi para rasul pingsan. Tetapi tidak boleh bagi mereka tu menjadi gila. Nabi pingsan. Nabi rehat, kemudian Nabi jaga balik. Nabi tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, adakah sahabat telah solat isyak secara berjemaah? Aisyah kata, ya Rasulullah, mereka tak solat lagi, mereka menanti kamu. Nabi minta bawa air lagi untuk Nabi mandi. Kemudian Nabi bersiap, Nabi jalan, Nabi jatuh lagi, Nabi pingsan. Sampailah ketiga kali Nabi SAW pingsan. Sehingga kan bila mana Nabi bangun kali yang ketiganya, Nabi panggil sahabat, menghantar utusan bagi tahu kepada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardah, supaya Abi Bakar menjadi imam kepada solat isyak tersebut. Sehingga kan Abi Bakar meminta kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah untuk mengimamkan solat isyak tersebut, tapi Abu Umar tak nak. Kerana apa? Kerana yang layak menjadi imam hanyalah Abu Bakar ketika itu. Nabi SAW 3 kali Nabi pingsan. Untuk apa? Untuk menunaikan solat isyak berjemaah. Dalam keadaan Nabi SAW dalam keadaan yang begitu gering, dalam keadaan begitu sakit, menderita sakit, Nabi SAW nak berjemaah dengan para sahabat. Bagaimanakah umat manusia pada hari ini yang mereka itu sihat tubuh badan mereka, yang mereka itu ada kenderaan-kenderaan yang hebat, mereka itu mempunyai masa yang begitu banyak. Di manakah mereka ketika mana Allah Ta'ala memanggil mereka? Kata Abi Hurairah daripada Nabi SAW, kalaulah manusia itu tahu apa yang ada pada suruhan azan, was-saffil awal, dan apa yang ada, kelebihan yang ada pada saf yang pertama, summa lam yajidu illa, mereka takkan dapat saf itu melainkan an yastahimu, mereka itu terpaksa mencabut undian untuk mendapat saf yang pertama, pasti mereka akan mencabut undian. Kelebihan yang Allah Ta'ala letakkan kepada azan dan juga saf yang pertama. Sebab itulah tuan-tuan, makruh kalau kita dah main dah saf pertama, tiba-tiba kita, Tuan Haji, sila masuk. Ni masuk. Kita duduk nombor 2, hukumnya makruh. Kerana apa? Kerana itu adalah milik kita. Rebut saf yang pertama.
Tapi berapa ramai orang yang meninggalkan saf yang pertama? Kata Abu Hurairah pada hadis yang sama, walau ya'lamuna ma fil atmati was subh la atauhuma wala habwa. Kalaulah manusia itu mengetahui rahsia yang ada pada solat isyak dan juga subuh secara berjemaah, la atauhuma walau habwa. Mereka akan datang dua solat ini, isyak dan juga subuh, walaupun dalam keadaan mereka terpaksa merangkak. Ini tuan-tuan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Aisyah meriwayatkan hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu geri nak solat. An Aisyah qalat fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffah. Aisyah mengatakan Nabi SAW nampak kelihatan begitu baik. Makna Nabi tu seolah-olah macam ada sedikit kekuatan. Fa kharaja yuhada baina rajulain. Nabi SAW dipapah oleh dua orang sahabat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan rajulaini itu, dua orang lelaki itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Memapah Nabi belah kanan dan juga kiri. Kemudian Aisyah kata apa? Ka'anni unzur rijlaihi tukhattani minal waja'. Aku melihat seolah-olah kaki Nabi SAW dalam keadaan terheret sehingga akan meninggalkan kesan di atas tanah. Makna Nabi SAW tak pijak tanah. Bukan Nabi berjalan, tak. Nabi dipapah. Sehingga kan kaki Nabi berjulur macam tu. Sehingga kan Aisyah kata apa? Tukhattani minal waja'. Sehingga akan meninggalkan kesan di atas tanah. Tu tuan-tuan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi tahu apa yang ada pada solat berjemaah. Dan kita tuan-tuan pada 10 Ramadan yang terakhir sepatutnya perlu pecutan yang terakhir. Kalau orang berlari 200 meter, 100 meter terakhir ni tuan-tuan, kena laju. Nabi SAW ketika mana Nabi hidup pun, Nabi betul-betul jaga solat berjemaah. Ketika mana Nabi SAW sakit pun, Nabi menjaga solat jemaahnya. Bagaimana pula dengan kita? Sedangkan Nabi SAW itu dijamin syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tuan-tuan menghidupkan malam. Antaranya juga tuan-tuan daripada riwayat Abi Hurairah daripada Bukhari radhiyallahu taala anhu, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, ai bermakna dengan mana apa? Tarawih, dengan mana solat isyak, dengan makna majlis-majlis ilmu, mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan kerana Allah, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Itu yang kedua tuan-tuan, ihya'ul lailah, mendirikan malamnya, menghidupkan malam. Yang ketiganya tuan-tuan, apa dia? Nabi SAW mengejutkan ahli keluarganya. Seperti mana Nabi SAW mendatangi Fatimah dan juga Ali pada malam dan berkata, ala taqumani natusalliyani, bangunlah, adakah kamu tak nak solat tahajud? Nabi panggil Fatimah dan juga siapa? Ali untuk bangun solat tahajud pada tengah malam. Gerak ahli keluarga kita. Nabi bangun awal tuan-tuan, kita orang lelaki, kita lewat sikit bangun. Yang bangun awal siapa? Isteri kita lah, dia nak siap-siap semua. Jadi kalau kita bangun awal ke, isteri kita bangun awal ke, kita gerak ahli keluarga kita untuk apa? Kejut mereka untuk mereka bertahajud, mendirikan malam tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW akan makan malam ditakhirkan ke sahur. Kerana apa?
Kerana Nabi SAW itu dia sibuk beribadat sehingga makan malamnya itu dilewatkan sehingga sahur. Boleh tuan-tuan? Lepas ni tak yang makan malam lah. Makan malam bila tu? Satgi nak sahur. Payah nak buat. Tapi Nabi SAW dia takhirkan. Kenapa Nabi SAW mentakhirkan? Kerana Nabi SAW begitu sibuk pada malam yang terakhir. Pada malam Ramadan. Sehingga kan Nabi terpaksa makan malam Nabi itu dilewatkan sehingga sahur. Tu Nabi SAW. Baik. Yang seterusnya, Nabi SAW akan mandi di antara dua azan. Antara maghrib dan juga isyak. Nabi akan mandi. Kerana apa Nabi SAW mandi? Kerana Nabi nak menghadap malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan badan Nabi itu bersih. Maknanya tuan-tuan, sebelum kita datang sembahyang isyak, mandi dulu. Sebelum kita tarawih, kita mandi dulu. Kerana apa? Kerana kemungkinan malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang kita tak tahu bila. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, sunnah Nabi SAW adalah iktikaf. Seperti mana diriwayatkan daripada Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashara awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan iktikaf pada malam 10 yang terakhir. Sehinggalah Nabi SAW wafat dan kembali balik kepada Allah Azza wa Jal. Nabi iktikaf di masjid. Dan iktikaf Nabi takkan keluar daripada masjid kalau Nabi tidak ada urusan penting. Tetapi kita yang bekerja, mungkin kita boleh iktikaf pukul 3 pagi, 4 pagi dan sebagainya. Dan penting kepada ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa surau. Apa dia? 10 Ramadan yang terakhir, jangan kunci masjid, jangan kunci surau. Buka. Tapi pantau lah tuan-tuan, lagi mereka curi speaker pula. Orang yang pergi curi pula, payah juga tu. Pok-pok ni. Buka untuk orang apa? Untuk orang beribadat. Untuk orang beribadat. Jangan kita kunci. Mungkin kita buka pukul 2 ke, pukul 3. AJK main jugalah. AJK kena main lah. Jangan AJK tak ada pula. Maknanya buka semua tu, semayanglah. Nak semayang berjemaah ke, nak semayang fardi, semayang seorang-seorang, terpulang. Tapi hidupkan malam. Hidupkan malam tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita pada 10 Ramadan yang terakhir. Dan paling kita takut apa dia? Kita takut kita tak jumpa Ramadan yang akan datang. Berapa ramai tuan-tuan orang yang kata tak apalah Ramadan tahun ni, saya tak berapa kuat sangat ibadat. Saya nak jumpa Ramadan yang akan datang. Tiba-tiba Ramadan datang, dia pergi. Berapa orang tuan-tuan orang meninggal kat taman kita? Saya kira dekat 6 orang dah. 6 orang tu. Kita ni pun tak lama lagi nak pergi dah, tapi tak tahu bila. Tiba-tiba semayang jenazah. Lagi semayang jenazah. Ramai tuan-tuan orang meninggal. Sudah masa mereka. Dan kita takut kalau kita tu tak sempat nak apa? Nak hadap, nak berjumpa dengan Ramadan yang nak mai ni, yang akan datang tahun depan. Dan kita takut kalau kita tak dapat. Jadi tuan-tuan, berbaki lagi 6 hari. Bersama-sama kita, bersemangat kita untuk kita menunaikan segala ibadat pada 10 Ramadan yang terakhir ini. Kerana inilah masa dan peluang untuk kita cover balik segala ibadat kita. Yang dikatakan mendapat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun peribadatan. Ni tuan-tuan, bonus yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi SAW. Di antara kemuliaan umat Nabi adalah Nabi SAW itu diberikan ibadatnya sedikit, tetapi ganjarannya Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu begitu banyak. Ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kejarlah kita pada bulan Ramadan ini. Lagi beberapa hari lagi berbaki. Dan mudah-mudahan kita tergolong di dalam natijah, kesimpulan, hasil daripada madrasah Ramadaniyah ini. Kita menjadi golongan yang muttaqin.
golongan yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jal. Seperti mana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa kita itu akan membentuk jati diri kita yang terbaik, insan yang kamil, insan yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jal. Dan segala peribadatan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian itu mengenai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi pada 10 Ramadan yang terakhir akan memberikan kebaikan kepada kita dan memberikan natijah yang baik kepada kita.